Maka tibalah masanya kepada sesi perbincangan yang ditunggu-tunggu. Tan Sri juga tadi telah berpesan supaya kita dengar betul-betul kerana kebanyakan topik telah disusun dan ianya amat penting belaka dalam usaha untuk kita sama-sama dapat menangani COVID-19 ini. Dengan itu, tanpa melegahkan masa lagi, saya serahkan kepada moderator sesi pertama kita iaitu Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh dari NCWO bagi memimpin webinar sesi 1 ini. Dipersilakan Dr. Sharifah Shahira. Terima kasih Dr. Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat Hari Wanita Kebangsaan yang ke-59. Salam Bulan Merdeka. Selamat datang ke sesi pertama webinar Wanita Berjuang Menghapus COVID-19. Untuk sesi ini kita akan membincangkan tentang impak wabak COVID-19 di kalangan wanita dan kanak-kanak, dan bersama-sama saya ada 3 panel untuk pagi ini, iaitu kita mempunyai Profesor Dr. Sharifah Izzat. Selamat datang Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kedua, kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Hafsah Hashim. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Okay, dan yang ketiga kita ada Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim. Okey, untuk sesi ini kita mempunyai 1,5 jam, 9.30 hingga pukul 11. Ya, kepada rakan-rakan sekalian, kakak-kakak, Datuk, Tan Sri, Profesors, ya, dijemput untuk sentiasa aktif dalam menyertai conversation kita pada pagi ini, forum kita pada pagi ini dengan menulis buah fikiran, idea, pendapat di dalam chat yang ada. Kita akan cuba mengetengahkan isu-isu dan juga buah fikiran daripada rakan-rakan sekalian. Okey. Tujuan utama, kita ada 3 tujuan utama untuk forum ini, iaitu nombor 1 untuk mengetahui impak COVID-19 ke atas rakyat Malaysia, khususnya wanita dan kanak-kanak. Dan yang kedua untuk mengumpul buah fikiran dan cadangan-cadangan terutamanya daripada pakar-pakar kita dan juga daripada peserta-peserta sekalian. Dan sekarang adalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu persoalan-persoalan dan juga buah-buah fikiran daripada peserta. Kita dapat di sini banyak aktif para peserta kita daripada pukul 9.30 lagi telah menulis macam-macam keluh rasa, pendapat dan juga soalan. Ya, saya nak menarik perhatian kepada satu soalan kerana kita mempunyai jururawat di sini kepada Prof Sharifah mengenai keadaan dan situasi jururawat dan juga doktor-doktor terutamanya yang mengandung ada di sini. Salah satunya, apakah usaha kerajaan untuk memastikan mereka ini kebajikan mereka dari segi penjagaan anak dan juga memastikan mereka sebab terutama yang mengandung risikonya tinggi seperti arwah Siti Sarah dan bagaimana kerajaan melindungi frontliner yang dalam keadaan begini. Dan kalau kita tengok di sini ada juga persoalan, sebab soalan ni banyak, jadi saya nak kena tengok satu-satu. Mungkin Dr. Prof Sharifah boleh terus menjawab dahulu sementara saya melihat soalan-soalan. Ada di sini yang berterima kasih kepada ketiga-tiga panel. Ada juga yang meminta
kertas kerja ataupun slide kerana banyak informasi yang penting bagi mereka. Ya, kepada ada yang tanya macam mana nak check ya nearby tu, ini kepada Dr. Rahim. Okey, kalau di sini ada daripada Ashanti Dariam ya, menyebut mengenai quotas for women have to be introduced. Ini untuk kepimpinan wanita ya. Because of the bias in favor of men in all spheres and the social and culture stereotyping of women and men. Sebab ada orang yang mengatakan bahawa kenapa pula perlu kota, tapi sebenarnya kota ini diperlukan kerana ya terdapat terlalu tinggi bias di dalam semua sektor. Ya, this does not mean the women have no capacity and not competitive. Okay, so mungkin ya para panelis boleh memberikan sedikit pandangan ya mengenai kepimpinan wanita terutamanya dalam sektor kesihatan, dalam sektor ekonomi ya dan juga sosial. Dan daripada rakan bernama Raja Saidato dan juga Nur Razah ya, begitu juga dengan Datin Fauziah ya, mereka mengatakan bahawa it will be really good if NCWO can have a meeting with the PM to put up all the suggestions raised today. Okay, so Prof. Tan Sri Presiden, maknanya mungkin ini adalah gerakan susulan ataupun resolusi aktiviti susulan ya untuk memastikan apa yang dibincangkan pada Hari Wanita Kebangsaan yang ke-59 diangkat ya di pentadbiran tertinggi negara. Okey, Puan Nur Azah mengatakan bahawa how can institution like us help and advise the government to ensure women being acknowledged and involved in decision making process. Okay, and disahut juga oleh Puan Raja, only institution and NGO boleh menyuarakan suara wanita. Dr. Shira, ya. Kita silakan Prof. Izzat untuk jawab soalan tadi. Dia ada panggilan Dah ada. kecemasan tadi. Sorry, ada call tadi. Okey, dipersilakan Prof. Sorry, apa soalan ni balik Syaira? Okey, persoalannya tentang sebab kita ada kumpulan Persatuan Jururawat bersama kita juga. Oh, okay, that's great. Ya, dan kita telah mendengar daripada Prof juga ya bahawa peningkatan risiko yang tinggi dan juga yang melindungi dan juga yang memperjuangkan kesihatan ya. Sektor kesihatan di Malaysia adalah majoritinya wanita, terutamanya jururawat, para jururawat. Jadi bagaimana ya kerajaan dan juga institusi kesihatan melindungi ya para jururawat terutamanya yang mengandung. Mereka ini vulnerable ya, seperti yang arwah Siti Sarah ya yang telah saya setuju sangat. Sebab apa, kalau ikut dulu we did not actually vaccinate kita punya staff sekarang ni kita dalam proses vaccinate. Of course it takes some time and so on, tapi they are more exposed and at risk because they have the pregnancy and some of them are also not well and so on. So saya rasa memang kena ada kepekaan lah daripada bos-bos mereka. Bos-bos kita maksudkan dekat sini mungkin ketua jururawat atau matron dan juga the consultant yang mungkin in charge with that ward atau that specialty dan sebagainya, untuk bagi lebih time lah I suppose untuk mereka rehat dan juga space time untuk mereka bekerja tu disusun lebih baik. Kalau boleh jangan bagi double duty and so on, sebab mereka ni tertekan lah dari segi pregnancy kan, and some of them are also high risk pregnancies as well. This is very risky lah untuk mereka. Saya faham isu masalah yang banyak kita dengar dalam rakan-rakan kita yang bertugas ni ialah apabila staff tak cukup, and that usually happens because mereka pun ada tugas lain and so on. Kalau saya rasa kalau dalam keadaan-keadaan macam tu memang kena serap daripada unit-unit lain ataupun bahagian lain kalau ada staff yang tak cukup of course example the worst case scenario is actually to close the ward.
Tapi in some situation probably tak dapatlah nak close the ward kan. In some situation, especially from a public hospital atau public entities, it's difficult to close a ward. Tapi itulah kena dapatkan bantuan daripada tempat lain ataupun the siapa yang menjaga tu kena resourceful lah untuk dapatkan bantuan dari tempat lain. I suppose kalau worst case scenario, kalau mereka terpaksa bekerja, make sure that they have the full protection. Contohnya PPE, full support, mental health and things like that. This is a very tricky question and probably satu course atau satu jawapan memang tak boleh answer. This has been for a long time and most of our ketua-ketua unit jururawat pun is actually women. Matron dan juga sisters are usually women. Kita tak ada selalu matron ataupun sister yang laki-laki. Dan saya faham mereka pun as much as possible try to suit the demand lah. Tapi try untuk pastikan mereka dapat cukup rehat dan juga mereka dapat bekerja dengan mendapat perlindungan yang cukup. Contohnya cuti, dapat PPE yang cukup dan sebagainya so that the children, the baby, the unborn baby yang mereka pregnant tu dan juga the mothers are fully protected. Because it's true, frontliners are usually affected. Walaupun sometimes mereka kena quarantine, sometimes mereka kena kerja. Dan saya memang sangat tak setujulah sebab dalam tempoh mereka di quarantine, they should not be working because they might be transmitting to other patients. Tapi saya fahamlah sebab kadang-kadang kita tak cukup staff. That's the main issue lah. Dan kita terpaksa serap dari tempat lain. Jadi kalau ikut mesti kena fokus pada priority areas. Tak perlu buat benda-benda yang lain selain daripada priority areas. That means kalau you kena fokus pada ward lah, tak payah buat cover tempat lain. Ini menambahkan beban lah kepada mereka saya rasa. Okay, terima kasih Prof. Ada soalan, banyak sebenarnya soalan dan juga pandangan mengenai ekonomi wanita dan mungkin nak minta lah Datuk yang berbahagia, Datuk Hafsah, untuk memberi beberapa solution ataupun rekomendasi kepada kerajaan untuk memastikan peniaga-peniaga yang memang dalam masa 2 tahun ni memang sakit sakit kepala, sakit hati dan sakit semuanya. Okey, terutamanya nak membayar pekerja yang kalau yang ada pekerja tapi sales tu turun 90%. Dipersilakan doktor. Doktor. Ya, terima kasih banyak Dr. Sharifah. I think apa yang saya telah ketengahkan tadi ada beberapa bukan kata solusi tetapi pendapat untuk kita merancakkan lagi ekonomi supaya kita dapat pertumbuhan dalaman tu datang daripada syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Importantly, I think ekonomi kita kena buka balik. Tapi jangan buka secara besar-besaran begitu dan mengikut fasa dan berstruktur. Bila kita buka, mereka kena faham pasal SOP dan sebagainya. Yang itu mustahak. Sebab kalau selagi ekonomi kita tak buka, mereka tak boleh nak meniaga dan di situlah terencatnya dari konteks pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang kedua tadi saya juga ada maklumkan bahawa dari konteks pendigitalan tu, transformasi kepada ke arah pendigitalan tu dah bukan lagi satu pilihan. Kena masuk ke arah pendigitalan itu. Sebab itu saya mintalah bahawa syarikat-syarikat kecil sederhana dibantu dalam pelbagai bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan, telah pun disediakan sebenarnya untuk mereka masuk ke arah pendigitalan, bukan saja melabur dari segi infrastruktur hardware tetapi juga software juga, termasuklah juga latihan-latihan yang perlu diberi kepada pekerja-pekerja mereka. Sebab semua pekerja kena dilatih semula mengikut norma-norma baru, dilatih semula mengikut kemahiran baru yang perlu mereka timba untuk mereka pastikan yang mereka berada di dalam rantaian pembekalan tu tadi. Tak kira sama ada mereka dalam konteks peruncitan ataupun dalam konteks perkilangan. Yang ketiga, saya ingin juga memastikan bahawa kerajaan melihat-lihatkan dan menjenguk-jengukkan dari segi work-life balance. Kerana wanita ni dia lain, dia orang ni superhero. Wanita itulah juga nak kerja. Wanita yang sama itulah nak kena basuh baju, nak sidai baju, nak kena masak, nak kena anak, nak kena belajar, kena masuk bilik lain, anak tu kena ada tuition. So, yang ini kita kena pastikan bahawa sekurang-kurangnya lihatlah bahawa bosses-bosses yang ada tu bagi flexibility lah kepada wanita so that dia ada juga work-life balance. Kalau tak stres,
dah lah tak boleh keluar rumah, tetapi duduk kat rumah tu macam-macam yang dia nak jadi superhero, masuk bilik sana, masuk bilik sini, masuk dapur, masuk ke depan, masuk ke belakang dan sebagainya. So pastikan bahawa mereka diberi work-life balance dan juga flexible working hours. Dan tadi juga keempat saya juga telah mencadangkan supaya mereka diberi, memang ada tak silap saya nampak Sharifah Najwa ada dekat sini. Kalau tak silap saya ada Sharifah Najwa daripada SME Corp, maksud saya. Ada juga diberi modal kerja kepada wanita dan juga perlindungan insurans kepada wanita-wanita ini dari konteks perniagaan mereka. Sebab kadang-kadang syarikat-syarikat insurans ni tak banyak yang memberi perlindungan kepada perniagaan-perniagaan. Mereka perlulah mula memberi perlindungan kepada perniagaan. Dan yang kelima, bukan dari konteks perniagaan tetapi dari segi case for change for women. Tadi ada soalan berkenaan dengan kepimpinan. Saya juga ingin, tadi telah pun saya membuat cadangan supaya NCWO boleh berganding bahu bersama-sama dengan pusat yayasan kepimpinan wanita, Women Leadership Foundation, dan juga pusat kepimpinan wanita tadi. Sama-sama kita pergi berjumpa PM, kita letakkan data-data yang sedia ada yang telah pun saya berkongsikan tadi. Dan ada data yang saya simpan yang saya tak kongsikan juga. Really there is a case for change. Kalau kita lihat dari konteks tadi wanita-wanita dalam decision making level, ya. Tengok berapa pengurusi wanita yang ada tinggal dekat dalam corporate board. Saya ingat saya yang tinggal mungkin Tan Sri Siti Sadiah kot, chairman of Dua Pharma. Right? Yang lain dah semua pengurusi-pengurusi wanita, chairman of corporate board semua saya rasa dah tak ada lagi dah. Right? Dan kita tengok dari segi CEO yang ada wanita. Seingat saya CEO yang tinggal Puan Ning Amnizan aja kot dekat Kuak. Yang lain semua dah tak ada dah dikeluarkan dah daripada CEO ataupun MD of corporate boards. VC wanita ada lagi tinggal VC wanita. Itu baru nak appoint VC wanita UiTM. 5 hari lepas tu tak jadi appoint. So benda-benda ni kita ni kurang ke kita punya capability? Kita tak ada kemahiran ke wanita? Padahal kita ada kemahiran. Sebab itulah makanya di Yayasan Kepimpinan Wanita, kami punya True North adalah untuk kita hasilkan 2,500 future ready women talent that has been nurtured, developed and polished. So that lepas ni tak ada cerita lagi bahawa tak ada wanita, tak ada nak dapatkan wanita-wanita ini. Okay, kami nak menyediakan in 5 years 2,500 future ready female talents. Supaya syarikat-syarikat GLC ke, GLIC ke, PLC ke, dia kata jangan mereka mengatakan bahawa sebabnya tak ada wanita dekat luar sana. So kita nak polish mereka, kita nak train mereka, kita nak nurture mereka supaya mereka ni bersedia untuk kita letakkan sebagai pengurusi ke, letakkan sebagai CEO ke, MD ke, kita letakkan sebagai ahli lembaga pengarah ke. Sebab nak fulfill 30% tu, saya baru-baru ini sejak kami mereka tahu peranan Yayasan Kepimpinan Wanita ini, dalam 2-3 minggu ni tidak kurang daripada 5-6 PLCs, Public Listed Company datang approach kami, mintakan CV wanita yang mana-mana mereka letakkan di on their corporate board, sebab mereka kena memenuhi 30% under the Code of Governance. So saya harapkan bahawa, saya percaya dengan kami kita tiga ni berganding bahu, NCWO, Pusat Kepimpinan Wanita, Yayasan Kepimpinan Wanita, kita jumpalah siapalah menteri baru wanita kita, kemudian kita minta dia bawa kita jumpa PM. Saya percaya suara kita akan didengar oleh PM, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Okey, tadi kita dengar daripada Prof Sharifah tentang perlindungan penyelamat wanita kita di Malaysia, dan Datuk nampak saya amat setuju, saya rasa semua setuju sekarang ni wanita memang dah cerdik pandai dan juga telah membuktikan capability sebagai pemimpin, tetapi nampak gayanya seperti saja buat-buat tak nampak perlulah dipertingkatkan kepimpinan wanita. Saya rasa sempena Hari Wanita Kebangsaan yang ke-59 ni memang itu yang kita perlu ketengahkan, iaitu kepimpinan wanita
untuk memulihkan ya negara tercinta kita Malaysia. Okay, kita persilakan ya, last ya, sorry saya terpaksa lebihkan sikit masa, sepatutnya 11 tepat kita tamat, tetapi terlalu menarik ya perbincangan yang kita ada, mungkin kita tambah sikit ya. Penganjur Dr. Mimi, minta maaf ya, mungkin dalam paling banyak pun 5 minit. Okay, Dr. Rahim, boleh ada orang tanya, ada tak support group ya untuk mangsa dan juga untuk para ibu bapa refer supaya dapat dalam kes-kes tentang cyber ni, support group ya. Okay, terima kasih Dr. Moderator. Okay, berkaitan dengan support group, sebenarnya banyak NGO sebenarnya mereka memberi bantuan kaunseling ya. Sebagai contohnya kalau di Penang Women Aid Organisation ya, WCC Women for Center Change, banyak NGO ni sebenarnya memberikan kaunseling. Sebagai contohnya kalau sebagai contohnya seorang remaja ya, beliau menjadi mangsa dalam ugutan seksual, sextortion ya, di mana penjenayah ni dia ugut gambar lucanya akan disebarkan. Maka dan remaja ini dalam dilema, tak boleh nak buat apa keputusan sebagai contohnya. So maka kita cadangkan ibu bapa remaja itu dan remaja itu untuk hadir ke mana-mana pusat ya, seperti WCC sebagai contohnya, untuk mendapatkan kaunseling, untuk mendapatkan satu pandangan daripada pegawai profesion menolong ini, dan mereka akan memberikan apa remedi ataupun apa langkah seterusnya yang perlu buat. Dan apabila mereka pergi ke sana, mungkin mereka akan berasa lebih yakin untuk membuat laporan, untuk bertindak, dan itu juga akan divert mereka supaya mereka tidak mengambil mana-mana langkah yang tidak patut seperti membunuh diri dan sebagainya, doktor. So maka sebenarnya ada banyak NGO sebenarnya. Terima kasih Dr. Rahim. Terima kasih para ahli panelis kita, iaitu Profesor Dr. Sharifah Ezzat, kepada yang berbahagia Datuk Dr. Hafsah Hashim, dan juga yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim. Okay, kita telah berbincang dan juga banyak ya, saya minta maaf banyak-banyak kepada rakan-rakan sekalian. Saya tak dapat nak mengetengahkan semua pendapat, tapi insya-Allah semua pendapat dan juga persoalan-persoalan itu akan dikumpulkan untuk diberi penelitian yang lebih fokus ya, insya-Allah. Dan kalau kita tengok dari keseluruhan perbincangan ini, kita dapat lihat terdapat 3 perkara utama, iaitu memang ada ancaman ya, ancaman realiti dan juga ancaman virtual ya. Dan yang kedua, sememangnya terbukti dari segi fakta ya, dan juga percentage yang membuktikan bahawa wanita ini bukanlah sekadar yang memerlukan bantuan, tetapi merupakan pembantu pejuang penyelamat utama negara dan di dunia dalam mengatasi masalah COVID-19. Oleh kerana itu ya, adalah penting untuk wanita diiktiraf sebagai pemimpin dalam negara. Kalau kita tengok dari apa yang telah diberi oleh para panelis, mencatatkan jumlah peratusan yang tercorot atau ranking dunia yang tercorot ya. Contohnya saya bagi di sini Interparliamentary Union. Kita di nombor 116 daripada 188 jumlah kabinet wanita, menteri dan timbalan menteri, dan nombor 146 daripada 188 jumlah wanita di dalam legislatif. Ini adalah tidak mencerminkan ya status negara kita, iaitu sebagai negara yang membangun dan sedikit lagi diambang kemajuan, dan juga dari segi pendidikan dan sebagainya kita telah maju ke hadapan. Dan saya pasti ya, Tan Sri Profesor Emerita Profesor Sharifah Hafsah, Presiden NCWO, bersama-sama dengan Profesor Dayang dan juga ramai pemimpin wanita di sini akan ya menjalankan gerak kerja untuk memastikan ya lebih ramai pemimpin wanita
kerana wanita telah lama memperjuangkan menjadi penyelamat dan pelindung masyarakat Malaysia dan juga di dunia. Oleh itu, sekian sahaja. Maaf sekiranya ada salah dan silap daripada pihak saya, dan tahniah kepada NCWO, tahniah kepada Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah, tahniah kepada semua rakan-rakan wanita dan juga lelaki di luar sana, kerana kita telah berjaya menjadikan, walaupun realiti sekarang kurang baik, tapi kita semua berusaha untuk menjadikan realiti Malaysia semakin baik. Salam kemerdekaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada pengerusi majlis, Dr. Mimi Hanida. Dipersilakan, Doktor.